大家好，欢迎收看 BTTV 新闻，我叫 Beverly Anastasia。Kerajaan sementara atau Ketua Menteri boleh menyerahkan geran tanah yang telah disediakan kepada rakyat. Bekas Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Simon Sipaun menegaskan kerajaan sementara atau Ketua Menteri boleh menyerahkan geran tanah yang telah disediakan kepada rakyat. Pengerusi Institut Kajian Pembangunan IDS Sabah itu berkata, kerajaan sementara masih menjalankan fungsi sebagai sebuah kerajaan seperti biasa kecuali mengeluarkan polisi atau undang-undang baharu. Simon menjelaskan sesebuah negeri tidak boleh berfungsi tanpa kerajaan, maka kerajaan sementara dan pentadbiran perlu diteruskan. Katanya penyerahan geran tanah bukan soal polisi, tetapi pentadbiran dan proses mengukur tanah telah pun dilakukan, katanya dalam satu kenyataan. Beliau mengulas kenyataan pemimpin Parti Bersatu Sabah PBS yang mempersoalkan langkah Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal menyerahkan geran tanah kepada rakyat. Langkah Datuk Seri Muhammad Syafiee itu ternyata mendapat sambutan rakyat Sabah, terutama yang telah menunggu untuk memiliki geran sejak sekian lama. Sebahagian daripada mereka telah menunggu selama lebih 30 tahun untuk mendapatkan geran namun tidak dilayan oleh kerajaan PBS atau Barisan Nasional. Ini pula persiapan menjelang pilihan raya negeri PRN Sabah. Pembahagian kerusi yang akan ditandingi oleh Pakatan Harapan PH pada PRN Sabah dijangka dimuktamadkan minggu hadapan, kata pengerusi PKR Sabah Datuk Christina Liu. Sebelum ini, sebanyak 2 mesyuarat diadakan antara parti dalam PH iaitu PKR, DAP dan Amanah bagi membincangkan PRN. Next week we will finalize it, and then once we finalize, we'll sit down with the chief minister one by one. And actually, we are just anxious to get this done with because we want to start our campaign. Time is very short, you see. And then with this MCO thing, restricting our movement, we can't even have ceramah. Mengenai cadangan Amanah agar semua calon menggunakan logo warisan pada PRN kelak, Christina berkata perkara ini masih dalam perbincangan oleh PH dan belum dimuktamadkan. Beliau ditemui media sebelum mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah di Kota Kinabalu pagi tadi. Mengenai cadangan Amanah agar semua calon akan menggunakan logo warisan pada PRN ini, Christina berkata perkara ini masih dalam perbincangan oleh PH dan belum dimuktamadkan. Mengenai kerusi DUN api-api yang dikatakan turut diintai beberapa pemimpin besar termasuk bekas Ketua Menteri Tan Sri Chong Kah Kiat, beliau mengakui ia kerusi yang mencabar tetapi satu penghormatan. Difahamkan selain Tan Sri Chong, kerusi berkenaan turut mendapat perhatian daripada Datuk Pang Nyuk Ming yang juga bekas pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar dan kini Timbalan Presiden Parti Cinta Sabah PCS. I put it this way, it's a challenge that we have so many big guns there. I feel very honoured lah. I feel very honoured that so many people interested in api-api lah. Okay, do my best. Ini pula satu lagi usaha kerajaan Sabah untuk membantu penduduk di Beaufort dan kawasan sekitarnya. Pembinaan Pusat Pengumpulan Buah dan Kilang Pemprosesan Hiliran di Beaufort adalah satu lagi usaha kerajaan warisan untuk membantu meningkatkan pendapatan dan peluang pekerjaan kepada penduduk daerah itu serta kawasan sekitarnya. Pusat Pengumpulan Buah dan Kilang itu akan dibina di kawasan seluas 355 hektar dengan dikendalikan Koperasi Pembangunan Desa KPD yang menjalin kerjasama strategik dengan Green Drone Advanced Farming. Majlis Pecah Tanah Tapak itu disempurnakan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri Datuk Jun Swang kemarin. Di kawasan ini, tanaman pelbagai jenis buah-buahan tempatan seperti manggis, mangga, rambutan dan durian akan diusahakan selain membina kilang untuk memproses hasil tani itu. Potensi industri hiliran dan pembangunan sebuah ekosistem pemasaran juga dalam perancangan.
Menurut Jones, produk akhir akan dipasarkan ke pasaran domestik dan luar negara. Kilang pemprosesan ini akan mewujudkan kira-kira 30 hingga 50 pekerjaan baru untuk rakyat Sabah di kawasan Lumadan dan Beaufort. Majlis itu turut dihadiri Menteri Pendidikan dan Inovasi Sabah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sindumin Datuk Dr. Yusof Yaakob dan Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Dr. Daud Yusof yang juga Adun Bongawan. Sempena majlis itu, satu surat niat turut ditandatangani antara KPD dan Green Drone Advanced Farming. Hari Peringatan Sandakan atau Sandakan Memorial Day terus mengeratkan hubungan Sabah dan Australia. Hari Peringatan Sandakan ke-75 yang disambut esok bagi memperingati jasa 2,400 tahanan perang Australia dan British yang terkorban semasa Perang Dunia Kedua terus mengeratkan lagi hubungan Australia dan Sabah. Sempena upacara memperingati peristiwa itu disandakan esok, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Malaysia Andrew Gold Zinowski mengarahkan pertemuan dengan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal di Kota Kinabalu pagi tadi. We talked about Sabah-Australia relations and in particular the strong history between the two countries. Because, tomorrow is the 75th anniversary of the end of World War II. And it's also, but here it's called Sandakan Day because it commemorates the loss of lives of Australian and British soldiers who were prisoners of war here in Sabah. And part of the reason that I'm here with my delegation, and the British High Commissioner also will be in Sandakan tomorrow, is to thank the people of Sandakan for their support because they've always preserved this memorial park, which is a beautiful place. And during World War II, those prisoners who survived only survived because of the courage of the Sandakan people. Beliau ditemui media selepas mengarahkan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Upacara Hari Peringatan Sandakan yang disambut pada 15 Ogos diadakan untuk memperingati jasa lebih 2,400 tahanan perang warga Australia dan British yang terkorban semasa dikurung di kem Sandakan dan semasa perjalanan maut ke Ranau pada 1945 semasa Perang Dunia Kedua. Ada udang di sebalik batu. Itu yang dilakukan seorang pengusaha kolam udang yang berselindung di sebalik perniagaannya untuk menjalankan aktiviti perjudian dalam talian di sebuah kondominium mewah dengan purata keuntungan bulanan RM150,000. Polis daerah Penampang berjaya menupaskan satu sindiket perjudian dalam talian yang menjadikan sebuah kondominium mewah The Garden sebagai pusat operasi. Dalam serbuan berasingan pada pukul 6 petang kemarin, sepasukan polis dari Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang menahan seorang pengusaha kolam udang termasuk istrinya serta 3 kenalan mereka yang berusia antara 24 hingga 37 tahun. Ketua Polis Daerah Penampang, Deputi Superintendent Muhammad Haris Ibrahim berkata, hasil siasatan mendapati pengusaha tersebut sengaja memilih kondominium mewah untuk menjalankan operasi terlarang itu untuk mengelak dikesan pihak berkuasa. Hasil risikan dan pemantauan selama hampir 2 minggu, polis berjaya mengesan dan menyerbu pusat operasi sindiket terbabit dan menahan 5 individu termasuk pasangan suami istri. Ketika serbuan itu, ahli sindiket terbabit sedang mengatur perjudian dalam talian bernilai RM3.815. Polis turut merampas beberapa set komputer, komputer riba, 13 telefon bimbit dan perkakasan yang digunakan untuk operasi perjudian pusat panggilan. Mengulas lanjut, Muhammad Haris berkata, sindiket itu dipercayai mengaut keuntungan purata harian sebanyak RM5.000 dan purata bulanan mencecah RM150.000. Sindiket itu dipercayai sudah beroperasi selama 5 bulan dengan purata keuntungan RM750.000. Sindiket ini diketuai seorang lelaki yang bekerja sebagai pengusaha kolam udang dan 4 yang lain sebagai pekerja dengan kadar gaji RM1.200 sebulan. Kes disiasat mengikut Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Berita dari Bumi Kenyala.
Seorang lelaki berusia 48 tahun yang disyaki terlibat dengan aktiviti pemerdagangan organ manusia direman 7 hari sehingga 20 Ogos depan oleh Mahkamah Magistrate Kuching. Perintah tahanan reman itu dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Rendah Kuching, Mohsidi Husaini, di Mahkamah Magistrate Kuching susulan permohonan dikemukakan Pegawai Penyiasat Nur Elianis Muhammad Yusof. Suspek ditahan polis selepas dia bertindak menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching kira-kira jam 1.45 tengah hari semalam. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Dev Kumar dalam satu kenyataan semalam berkata, suspek bertindak demikian selepas menyedari dirinya diburu polis susulan laporan portal United Kingdom The Sun yang mendedahkan kegiatan suspek. Menurut artikel berkenaan, suspek mendakwa telah mendalangi 45 penjualan buah pinggang menerusi laman Facebook dengan mengumpan mangsa terdiri orang miskin dari seluruh dunia. Artikel berkenaan turut mendakwa suspek telah bercakap besar kepada wartawan yang menyamar sebagai pembeli dengan mengatakan dia boleh mengatur urusan jual beli organ manusia secara haram kepada warga Britain dengan kos £85,000 atau RM465,000. Sub-Komander Abu Sayyaf Idang Susukan yang bertanggungjawab memenggal Kepala Rakyat Malaysia Bernard Tan Ted Fern pada November 2015 berjaya ditahan polis di Davao City, Filipina semalam. Idang Susukan atau nama sebenarnya Abdul Jihad Susukan ditahan di rumah pemimpin Barisan Pembebasan Nasional Moro MNLF Nur Miswari pada pukul 8.30 malam. Suspek juga dipercayai menjadi dalang kepada penculikan Bernard Tan pada Mei 2015 sehingga membawa kepada kematiannya kira-kira 6 bulan kemudian. Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom, Datuk Hazani Ghazali ketika dihubungi mengesahkan berita penahanan pemimpin Abu Sayyaf itu. Ketika ini, Eskom sedang berusaha mendapatkan maklumat penuh pembabitan suspek dalam kes penculikan untuk wang tebusan bagi melengkapkan kertas siasatan. Selain menjadi penjenayah dikehendaki di Malaysia, terdapat 34 waran tangkap ke atasnya di Filipina membabitkan 23 kes bunuh dan 5 kes culik. Selain kes Bernard Tan, Idang juga dipercayai dalam kes penculikan Kau Hua Yun, warga negara China dan Marsi Darawan, warga Filipina di Singamatari Resort sempurna pada April 2014. Serta kes culik warga China yang Tai Lin di Lahadatu pada Mei 2014 dan rakyat Malaysia Chan Sai Chun di Kampung Sapang Kunak pada Jun 2014. Idang antara 21 warga Filipina disenaraikan Eskom sebagai penjenayah dikehendaki di Malaysia berhubung jenayah rentas sempadan termasuk kes penculikan untuk wang tebusan di perairan pantai Timur Sabah. Tindakan sekumpulan 5 pelajar sekolah menengah di Ranau termasuk seorang perempuan bergaduh membawa padah apabila mereka ditahan polis. 5 pelajar termasuk seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Ranau ditahan polis selepas klip video pergaduhan itu tular di laman sosial. Semua pelajar berusia 16 tahun itu ditahan selepas satu laporan polis dibuat oleh seorang pengadu yang juga pelajar lelaki pada pukul 10.40 malam tadi. Kejadian itu dikatakan berpunca tindakan mengejek antara satu sama lain. Ketua Polis Daerah Ranau, Deputy Superintendent Semi Newton berkata, sebaik pihaknya menerima laporan itu, tangkapan dibuat terhadap semua pelajar, termasuk pelajar perempuan yang dipercayai merakam kejadian itu untuk membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 2 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Terdahulu sejak pukul 3 petang semalam, tular satu video berdurasi 15 saat di laman sosial Facebook memaparkan seorang pelajar lelaki dibelasah beberapa individu di kawasan awam. Wan An, 再见。